Lagi mengenai penamatan subsidi ayam, tiada kenaikan harga ayam di Negeri Sembilan dan masih kekal dijual pada harga antara RM9.40 hingga RM9.90 sekilogram. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan harga itu kekal pada harga yang seperti sebelum ni. Antaranya adalah permintaan yang tidak terlalu mendesak dan juga jika dilihat kepada maklumat yang kami dapat berdasarkan mengenai bekalan ayam, juga bekalan adalah sangat stabil. Kadar pengeluaran ayam adalah 15.4 juta ekor sehari dan mencukupi untuk menampung keperluan rakyat di negeri itu. Kalau boleh biarlah harga 94 atau RM9. Jangan lebih lagi lah. Kalau pandang pakcik lah. Sebab kita fikir yang orang kita, yang macam kita lah pendapatan rendahnya ni. Tu yang ikan dah mahal gitu. Dulu kerajaan kena subsidi ni masa harga tengah tinggi selepas Covid dulu, harga mendadak naik. Jadi kerajaan terpaksa perkenalkan subsidi. Tapi sekarang bila harga dah stabil, dia tarik balik subsidi tu. Jadi setakat ni tak ada kesan apa-apa pun. Fama menyasarkan jumlah jualan sebanyak RM100 juta menerusi program jualan agro madani yang dilaksanakan di seluruh negara sepanjang tahun ini. Sepanjang penganjuran program, ia sudah memanfaatkan lebih 7.1 juta isi rumah dengan jualan direkodkan RM64 juta. Jualan agro madani ini sebenarnya fokus Fama ada 3 tempat yang kita fokuskan. Pertamanya di kawasan-kawasan pejabat kerajaan dan keduanya di kawasan-kawasan perumahan berkepadatan tinggi dan ketiganya di outlet-outlet pemasaran kita lah yang berada di seluruh negara. Dan alhamdulillah sepanjang program kita berlangsung selama daripada bulan April dan lepas sehingga sekarang, kita telah menerima sampai 54,000 usahawan yang menyertai program ini. Dan adalah kejayaan yang memberangsangkan lah. Fama menyasarkan 5,000 program jualan sepanjang tahun ini dan setakat 29 Oktober, 3,569 jualan telah berlangsung. Polis Johor berjaya menangkap 8 lelaki disyaki terlibat mengambil upah daripada sindiket pinjaman wang tanpa lesen untuk membuat ugutan jenayah seperti simbah cat dan khianat ke atas mangsa. Ia hasil sebuah di sekitar Kota Tinggi, Sri Alam, Sekamat pada 22 hingga 25 Oktober lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmat berkata kumpulan berkenaan telah bergiat aktif sejak Ogos lalu dan mendapat upah RM600 bagi melakukan perbuatan simbah cat serta RM1,000 bagi perbuatan khianat dengan api. Kebanyakan mangsa adalah warga tempatan yang bekerja di Singapura. Modus operandi dia adalah membuat sindiket pinjaman wang tanpa lesen ini adalah mengiklankan tawaran pinjaman di laman sosial Facebook dengan menggunakan ayat pinjaman yang berlesen Singapura, yang pinjaman wang berlesen dari Singapura bagi memperdayakan peminjam. Apabila peminjam memberi maklumat peribadi berkaitan akaun bank dan alamat tempat tinggal, sindiket akan memasukkan wang ke dalam akaun peminjam yang diberikan walaupun belum dipersetujui. Semua suspek berusia antara 16 hingga 43 tahun. Tangkapan tersebut berjaya menyelesaikan 45 kes simbah cat dan khianat dengan api di sekitar Johor serta 4 kes di Melaka dan 1 kes di Negeri Sembilan. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 dan 435 Kanun Keseksaan. Kejohanan Hoki Piala Sultan Johor 2023, Malaysia menamatkan kempen peringkat kumpulan B dengan kekalahan ketiga berturut-turut. Skuad remaja negara tewas 2-3 menentang Pakistan dalam aksi terakhir kumpulan yang berlangsung di Stadium Hoki Taman Daya malam tadi. Kekalahan itu menyebabkan skuad kendalian Muhammad Amin Rahim menghuni kedudukan tercorot kumpulan B di belakang India, Pakistan dan New Zealand. Biarpun Pakistan telah mengesahkan kedudukan kedua terbaik kumpulan, namun mereka tetap bernafsu memburu kemenangan dan berjaya mendahului pada minit ke-13 menerusi jaringan Padang Abu Zal. Pakistan kemudian melebarkan kedudukan melalui Arbaz Ahmad pada minit ke-21 hasil pukulan sudut penalti sebelum pasukan itu meraih gol ketiga menerusi Muhammad Khan pada minit ke-24. Malaysia cuba bangkit apabila mendapatkan jaringan pada minit ke-47 menerusi Syami Irfan Suhaimi. Pada minit ke-51, Syafiq Iqmah Daniel merapatkan jurang gol, namun usaha berterusan Malaysia gagal menghasilkan gol penyamaan.